Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Gaim. Nama saya Nur Azira binti Abdul Rahim alias Sulsen, memegang nombor matriks BA 201100519. Dalam pembentangan ini saya akan menerangkan berkenaan dengan tajuk projek akhir saya, iaitu kepentingan proses pelaksanaan jangkaan impak dalam kajian SIA. Dengan itu saya akan mulakan pembentangan saya bermula dengan pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan hutan hujan tropika, yang mana salah satu ekosistem yang sangat kompleks di dunia. Kewujudan hutan simpan kekal HSK penting dalam memelihara ekosistem hutan. Di Malaysia, pelbagai agensi atau pihak yang terlibat dalam memelihara dan memelihara sumber-sumber hutan di setiap negeri. Misalnya di Negeri Selangor, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor JPNS bertanggungjawab dalam memelihara hutan simpan kekal secara lestari. Dalam konteks pengurusan hutan di Malaysia, kriteria dan petunjuk bagi pensijilan hutan NCNI telah mengiktiraf kepentingan penilaian impak sosial SIA terhadap operasi pengurusan hutan SIA. SIA suatu proses menganalisis, memantau dan mengurus impak-impak positif dan negatif sama ada di luar jangkaan serta proses-proses perubahan sosial hasil daripada pelaksanaan sesuatu program, pelan atau projek. Tujuan projek akhir ini adalah untuk mengetengahkan bagaimana proses jangkaan impak dilaksanakan dalam kajian penilaian impak sosial. Dalam kajian kes operasi pengurusan hutan di Negeri Selangor, terdapat 6 proses SIA yang terlibat, iaitu proses saringan, proses pembidangan, proses pelaksanaan jangkaan impak, proses dan kaedah penilaian impak, laporan langkah mitigasi dan pelan tindakan mengatasi impak. Dalam projek akhir yang dijalankan, proses yang difokuskan oleh penulis ialah proses pelaksanaan jangkaan impak sahaja. Seterusnya, objektif dan metodologi. Objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti tata cara atau proses jangkaan impak sosial dalam kajian SIA. Kedua, menguraikan hasil pembelajaran proses jangkaan impak yang diterapkan dalam kajian SIA. Manakala kaedah kajian yang digunakan oleh penulis dalam projek akhir ini adalah kajian kes, iaitu merujuk kepada laporan penilaian impak sosial SIA, operasi pengurusan hutan di Negeri Selangor tahun 2021. Selain itu, penulis juga turut merujuk artikel-artikel daripada pengkaji lepas yang berkaitan dengan operasi pengurusan hutan bagi mengukuhkan lagi dapatan yang diperolehi melalui laporan kajian kes. Beralih kepada sorotan literatur, terdapat banyak kajian lepas yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu sama ada kajian berkaitan dengan operasi pengurusan hutan atau kajian yang secara langsung mempunyai berkaitan dengan penilaian impak sosial. Misalnya kajian yang dijalankan oleh Ahmad Tarmizi Mat Juso et al. 2010 yang bertajuk Pembangunan Sumber Hutan sebagai Destinasi Pelancongan Lestari di Pulau Pinang. Penulis menjelaskan pembangunan sumber hutan sebagai lokasi tarikan pelancong lestari amat penting disebabkan sumber hutan yang terhad dan disaingi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, kajian yang dijalankan oleh Muhammad Khair Hussein et al. 2013 yang bertajuk Analisis Terhadap Pembangunan Landscape Hutan Rekreasi di Selangor, Malaysia. Kajian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembangunan 3 tapak landscape hutan rekreasi di Selangor sebagai kes. Seterusnya, kajian kes atau laporan yang membincangkan proses penilaian impak sosial turut menjadi rujukan penulis dalam projek akhir ini. Kajian kes yang pertama ialah bertajuk Laporan Penilaian Impak Sosial di Negeri Johor tahun 2022. Dalam artikel ini membincangkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penilaian impak sosial, termasuklah proses pelaksanaan jangkaan impak. Ini kerana operasi pengurusan hutan dalam hutan simpanan kekal menyebabkan pelbagai aktiviti dilaksanakan di kawasan tersebut yang mana memberi impak positif atau negatif terhadap penduduk dan orang asli yang tinggal berdekatan atau di dalam hutan simpanan kekal. Seterusnya, laporan penilaian impak sosial di Kampung Tiram Bukit Ayon Pulau Pinang tahun 2012. Laporan penilaian impak sosial dilaksanakan disebabkan terdapat projek pembangunan bercampur yang dilaksanakan di Bukit Ayon Fasa 2 dan Fasa 3 Sungai Tiram. Terdapat 6 proses penilaian impak sosial yang diketengahkan dalam artikel ini, termasuklah proses jangkaan impak. Kaedah mendapat jangkaan impak yang digunakan penulis dalam artikel ini iaitu data primer dan data sekunder menerusi laporan kerajaan, data bancian, bahan-bahan bacaan soal selidik, temu duga inventari dan kajian lapangan. Seterusnya, saya akan menerangkan kajian kes mengenai proses jangkaan impak. Projek yang dibincangkan dalam kajian kes ini ialah operasi pengurusan hutan di Negeri Selangor tahun 2021. Operasi pengurusan hutan yang dijalankan dalam kawasan hutan simpan kekal ini termasuk dalam SIA kategori B, iaitu dikenali sebagai land projek pembangunan yang ditentukan oleh pihak berkuasa negeri atau pihak berkuasa tempatan dari semasa ke semasa. Projek ini bertujuan untuk melaksanakan pengusaha-hasilan hutan dan pengkuarian serta aktiviti pelancongan. Dalam projek operasi pengurusan hutan, terdapat 6 proses SIA yang dibincangkan di mana sesuai dengan tajuk yang dipilih iaitu kepentingan proses jangkaan impak dalam kajian SIA, dan proses yang diketengahkan oleh penulis dalam projek akhir ini ialah proses pelaksanaan jangkaan impak. Penulis mendapati kaedah yang digunakan untuk menjangka impak dalam kajian kes operasi pengurusan hutan ialah data
dan maklumat sekunder daripada pihak JPNS dan agensi berkaitan dan data primer daripada perolehan bancian penduduk dan orang asli secara atas talian, seramai 243 responden yang terdiri daripada masyarakat tempatan dan orang asli. Dalam proses jangkaan impak, terdapat beberapa teknik yang boleh digunakan dalam menilai potensi impak sosial yang terhasil dari pelaksanaan sesuatu projek. Misalnya, teknik analisis daya tampung boleh digunakan pakai dalam mengukur tahap kemampanan sesuatu projek pembangunan. Dalam konteks sosial, kaedah ini boleh menentukan had kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Penulis mendapati proses pertama yang diketengahkan dalam kajian operasi pengurusan hutan di negeri Selangor, iaitu carian penerbitan ke atas komuniti di dalam dan pinggir hutan simpan gagal, saling berkait dengan teknik analisis daya tampung. Penulis ingin melihat kesan yang terkumpul di dalam had tampungan itu sahaja, kawasan petempatan penduduk dan orang asli yang berdekatan dengan kawasan hutan simpanan kekal. Proses ini merangkumi lokasi, latar belakang, profil sosioekonomi, dan budaya serta infrastruktur ekonomi komuniti. Seterusnya, proses mengendalikan temu bual atas talian termasuklah temu bual melalui Google Meet dan mengedarkan ruang soal selidik untuk mengenal pasti impak-impak sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat setempat dan orang asli. Proses kedua dalam kajian kes operasi pengurusan hutan dilihat mempunyai berkaitan dengan matriks impak. Elemen yang terkandung dalam matriks impak ialah komponen SIA, activity, impak, jenis impak, dan asas rumusan. Melalui metrik impak, komponen SIA yang terlibat ialah penduduk dan orang asli yang tinggal berdekatan dengan hutan simpanan kekal. Bagi penduduk, aktiviti yang memberi kesan terhadap bekalan dan kualiti air ialah pelancongan eko dan penanaman kelapa sawit. Impak daripada aktiviti ini ialah air sungai menjadi keruh, menjejaskan tahap kesuburan tanah dan lain-lain. Kesan terhadap kualiti udara masih segar dan persekitaran normal iklim yang stabil dan tahap pencemaran udara yang rendah. Jenis impak ialah positif. Komponen SIA kedua ialah orang asli. Aktiviti yang dijalankan di persekitaran mereka ialah dusun durian dan penanaman kelapa sawit. Kesan terhadap kualiti udara dan iklim, tahap pencemaran udara yang rendah, udara segar dan suhu persekitaran normal. Jenis impak ialah positif, asas rumusan, temu bual, dan borang soal selidik. Seterusnya, matriks impak dalam menjaga impak sosial terhadap kehidupan sosial penduduk. Komponen SIA yang terlibat ialah penduduk dan orang asli. Aktiviti yang dijalankan ialah kewujudan jalan balap. Impak terhadap penduduk, lebih ramai orang luar datang ke kampung. Tahap pendidikan meningkat ekoran daripada peningkatan akses komuniti. Jenis impak positif. Impak negatif ialah kualiti udara akibat laluan kenderaan balap dan kaitannya ke atas kesehatan penduduk kampung dan peningkatan masalah sosial remaja. Komponen seterusnya orang asli. Impak jalan balak membangunkan komuniti orang asli dengan peningkatan kemasukan agensi dan jabatan, kerajaan, kesehatan, pendidikan, keselamatan, pembangunan, dan memudahkan komuniti orang asli berulang-alik ke tempat kerja. Jenis impak ialah positif. Impak negatif, keindahan hutan terjejas dan peningkatan sampah sarap. Asas rumusan ialah melalui temu bual dan borang soal selidik. Penulis juga mendapati melalui proses pengedaran borang soal selidik, persepsi penduduk dan orang asli berkaitan kesan aktiviti pelancongan pada masa akan datang dapat diketahui. Kaedah analisis yang digunakan untuk menjangka persepsi penduduk dan orang asli dalam kajian kes ini ialah analisis deskriptif, iaitu nilai min, di mana dalam borang soal selidik disertakan soalan menggunakan skala Likert. Penulis mendapati persepsi penduduk dan orang asli berkaitan masalah pencemaran akan berlaku disebabkan aktiviti pelancongan yang dijalankan. Seterusnya, persepsi penduduk dan orang asli terhadap impak pengoperasian hutan kepada ekonomi setempat mereka menunjukkan impak yang positif, yaitu peningkatan taraf hidup, lebih banyak penambahbaikan infrastruktur, dan lain-lain. Beralih kepada hasil pembelajaran yang diperolehi dalam kajian kes operasi pengurusan hutan di negeri Selangor, penulis dapat meningkatkan pengetahuan dalam pelbagai aspek, khususnya penyediaan laporan penilaian impak sosial dalam melaksanakan sesuatu projek pembangunan. Penulis juga dapat mengetahui secara terperinci kaedah atau proses yang digunakan untuk menjangka impak yang akan dihadapi oleh penduduk dan orang asli dalam operasi pengurusan hutan di Selangor. Seterusnya, penulis dapat mempelajari impak-impak positif dan negatif yang diterima oleh komuniti tempatan dan orang asli. Melalui impak tersebut, penulis dapat mempelajari langkah-langkah persesuaian yang boleh diambil untuk mengatasi impak tersebut. Penulis juga dapat mempelajari kaitan SIA dengan operasi pengurusan hutan. Seperti mana yang dinyatakan dalam kajian kes ini, MCNI telah mengiktiraf kepentingan SIA terhadap operasi pengurusan hutan seperti yang dinyatakan dalam prinsip 4. Operasi pengurusan hutan perlu mengekalkan atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja-pekerja hutan dan penduduk tempatan dalam jangka masa yang panjang. Secara kesimpulannya, jelaslah setiap projek yang dilaksanakan sama ada dalam ataupun luar negara perlu mengambil kira penyediaan laporan penilaian impak sosial seperti mana projek pengurusan hutan di negeri Selangor. Ini kerana SIA berfungsi untuk menilai pasti, menilai, meramal dan menyampaikan maklumat berkaitan impak yang bakal dihadapi apabila sesuatu projek dilaksanakan. Oleh itu, pengetahuan terhadap SIA amatlah penting bukan sahaja dalam kalangan agensi yang terlibat dalam sesuatu projek, malah turut kepada generasi masa kini dan generasi masa akan datang. Sekian, terima kasih.